Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aidilfitri, salam sejahtera, salam Sarawak maju makmur. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Kerana dengan rahmat dan limpah kurnianya, kita dapat lagi bertemu pada Aidilfitri kali ini setelah berpuasa selama sebulan di bulan Ramadan. Semoga puasa kita pada tahun ini diterima dan mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Perginya Ramadan dan munculnya Syawal adalah tanda kemenangan kepada umat Islam, kerana Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan sebagaimana firman-Nya yang bermaksud, dan hendaklah kamu menyempurnakan bilangan puasa pada bulan Ramadan, dan hendaklah kamu bertakbir mengagungkan Allah apabila berhari raya, kerana Allah berikan hidayah kepadamu. Surah Al-Baqarah 185. Di kesempatan ini, saya dan juga bagi pihak isteri Puan Seri Dato' Amar Hajah Jumani serta keluarga ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Raya Aidilfitri kepada seluruh umat Islam di Sarawak dan juga di seluruh negara. Semoga kemenangan kita melawan nafsu pada bulan Ramadan mengajar kita untuk menjadi umat Islam yang sentiasa mengagungkan kemuliaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur kepada limpah dan kurnia-Nya kepada kita. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita berasa bersyukur kerana pada tiap-tiap tahun kita dapat meraihkan hari yang mulia ini dalam suasana yang aman, damai dan penuh dengan keceriaan. Namun, janganlah kita menganggap suasana sebegini boleh datang dengan sendirinya tanpa ada usaha bersama semua rakyat Sarawak untuk mewujudkan keharmonian, toleransi dan sifat hormat menghormati antara rakyat yang berbilang agama dan bangsa di bumi kenyalang ini. Sejak dari dahulu lagi, rakyat Sarawak yang berbilang keturunan dan agama sudah mengenali erti saling hormat menghormati antara satu sama lain dan sentiasa mengelak daripada menyentuh perkara-perkara yang boleh mengganggu gugat perpaduan yang sudah sedia terjalin. Saya amat berharap kita sentiasa berusaha untuk mewujudkan kesefahaman antara sesama umat Islam dan juga antara umat Islam dengan masyarakat lain di Sarawak, dan mengelak daripada terjebak dalam perbalahan mengenai agama dan bangsa dan isu-isu yang remeh-temeh seperti yang sering kali berlaku di tempat lain. Jikapun terjadi perselisihan pendapat dan pandangan mengenai isu-isu tertentu, kita harus segera menyelesaikannya dengan cara yang tidak akan memudaratkan perpaduan rakyat yang sudah sekian lama kita bina bersama. Mengingaus kembali prestasi tahun yang sudah, saudara dan saudari yang dirahmati Allah, sempena Hari Raya Aidilfitri yang penuh berakah ini, saya ingin membawa saudara dan saudari untuk merenung kembali usaha-usaha pada tahun yang sudah untuk mentransformasikan Sarawak
kepada sebuah ekonomi yang mantap dan mampan. Sarawak telah mencapai kejayaan yang membanggakan pada tahun lepas, di mana pertumbuhan ekonomi negeri ini dijangka berada pada kadar 5 hingga ke 6%, yang mencerminkan pertumbuhan yang memberansangkan. Saya yakin dan percaya bahawa Sarawak mampu memperlihatkan pertumbuhan yang baik kerana kerajaan GPS telah merancang perjalanan ekonomi negeri ini dengan teliti melalui strategi pembangunan pasca COVID-19 2030 ataupun PCDS 2030 yang berteraskan 3 tonggak, iaitu kemakmuran ekonomi, keterangkuman sosial dan kelestarian alam sekitar. Saya juga amat yakin visi kita untuk menjadikan Sarawak sebuah kuasa ekonomi di negara ini, bahkan di rantau ASEAN, berada pada landasan yang betul. Dengan pelaburan yang besar dalam aspek infrastruktur, ekonomi digital, inovasi teknologi, ekonomi hijau, pembangunan bakat dan pendidikan, kemuliaan aset besar dan pembangunan aset-aset strategik. Pelaburan-pelaburan ini akan memacu ekonomi Sarawak untuk mencapai satu wilayah maju dan berpendapatan tinggi menjelang 2030, insya-Allah. Kesemua inisiatif untuk memperkasakan ekonomi sedang giat dijalankan, termasuk pembinaan jalan raya dan jambatan yang begitu penting untuk memacu pertumbuhan ekonomi. Jambatan pertama yang telah disiapkan ialah Jambatan Merudi yang memudahkan perjalanan dari Miri ke Merudi yang dibina dengan kos 117 juta ringgit. Jabatan kedua yang telah siap dengan kos 600 juta ringgit ialah Jambatan Batang Lasa sepanjang 2.43 km yang menghubungkan Pulau Bruit dengan Daro. Ini disusuli oleh pembukaan Jambatan Bintulu Jepak dan Jambatan Pasi di Sarike untuk memudahkan perjalanan mereka yang balik ke kampung sempena Hari Raya. Daripada 16 jambatan yang sedang dibina, 9 jambatan dijangka siap pada tahun ini yang pasti akan mempertingkatkan taraf sistem keterhubungan di negeri ini. Jambatan-jambatan ini dibina serentak dengan kos keseluruhan mencecah 4.90 bilion ringgit yang dibiayai oleh kerajaan Sarawak sendiri. Inilah komitmen kerajaan GPS untuk menaik taraf sistem pengangkutan jalan raya di Sarawak untuk memacu pertumbuhan ekonomi dan memberi manfaat kepada rakyat. Aset-aset strategik. Saudara dan saudari yang saya hormati, Sarawak telah berjaya menguasai atau mengambil alih aset-aset besar dan strategik seperti Hidro Bakun, Pelabuhan Bintulu, Afin Bank dan Maswing. Kerajaan GPS juga akan membangunkan 2 aset strategik, iaitu Pelabuhan Laut Dalam dan Lapangan Antarabangsa Baharu di Tanjung Embang, Kuching dengan pelaburan kira-kira 100 bilion ringgit. Model perniagaan Maswing atau sekarang dinamakan Air Borneo tidak hanya berteraskan keuntungan tetapi sebagai satu pembangunan infrastruktur disebabkan Sarawak yang terletak di sebuah pulau
dan amat memerlukan keterhubungan udara dengan kawasan-kawasan lain di rantau ini. Saya yakin pembangunan kesemua aset ini akan mendatangkan impak yang besar kepada usaha untuk mewujudkan ekosistem yang amat menarik kepada pelaburan dari dan dalam dua negara. Perancangan jangka panjang ekonomi Sarawak tidak akan terhenti pada tahun 2030, tetapi akan terus melangkaui 2035 dan seterusnya ke 2050. Saya amat yakin dengan kematangan semua aset besar yang ada sekarang dan Sarawak akan muncul sebagai kuasa ekonomi di rantau ASEAN yang akan dikecapi oleh generasi akan datang insya-Allah. Tahun Pendidikan Percuma. Saudara dan saudari yang saya hormati, tahun ini penting sebagai tahun kerajaan GPS membuat persediaan untuk menyediakan pendidikan percuma kepada anak-anak Sarawak yang menuntut di universiti milik Sarawak sendiri pada 2026. Langkah ini akan memberi peluang kepada semua anak Sarawak, tidak kira latar belakang agama atau bangsa atau kedudukan, untuk menuntut ilmu sehingga ke peringkat universiti dalam bidang-bidang terpilih. Tanpa inisiatif seperti ini, anak-anak Sarawak daripada keluarga yang kurang berkemampuan, khususnya dari kawasan luar bandar, tidak akan berpeluang untuk menimba ilmu sehingga ke peringkat universiti. Pelajar-pelajar dari kawasan luar bandar juga sama-sama mempunyai potensi untuk berjaya seperti mereka yang berada di bandar. Pendidikan adalah senjata yang ampuh untuk memerangi kemiskinan, dan saya percaya dengan langkah ini, jurang ekonomi antara luar bandar dan bandar dapat dikurangkan secara beransur-ansur. Pembahagian kekayaan yang saksama. Saudara dan saudari yang saya hormati, Sarawak telah banyak menyumbang kepada usaha untuk mengukuhkan ekonomi negara, khususnya melalui hasil minyak dan gas, dengan sumbangan sebanyak 10% kepada keluaran dalam negara kasa KDNK. Mulai 2019, dengan mengenakan 5% cukai jualan atau SST terhadap produk petroleum, Sarawak dapat menikmati lebih banyak lagi daripada hasil sumber minyak dan gasnya daripada sekadar menerima 5% royalty. Di samping itu, perjanjian secara komersial antara Petronas dan Petros telah memberi ruang untuk Sarawak berkongsi keuntungan 50-50 dengan Petronas melalui Petronas Carigali. Baru-baru ini, Sarawak telah diiktiraf sebagai agregator gas tunggal di Sarawak, seperti kuasa yang diperuntukkan di bawah DJO 2016 dengan persetujuan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Walaupun perkara ini rumit untuk dipersetujui secara terperinci, saya yakin Petronas dan Kerajaan Sarawak melalui Petros mampu menyelesaikannya dengan semangat menang-menang dan pembahagian kekayaan yang saksama antara Kerajaan Sarawak dan Kerajaan Persekutuan. Melalui pelan Hala 7 Gas Sarawak atau Sarawak Gas Roadmap, Kerajaan GPS berusaha
untuk memastikan sumber gas asli Sarawak digunakan sebaik mungkin untuk memangkin pertumbuhan ekonomi tempatan Sarawak. Di bawah Pelan Hala 7 tersebut, 4 hub gas telah dikenal pasti, iaitu Bintulu, Samalaju, Miri dan Kuching, di mana akan dipergiatkan aktiviti hileran dan khidmat bunkering untuk industri perkapalan. Aktiviti hileran sudah pun bermula di Tanjung Kidurong, Bintulu dengan pembangunan loji metanol pertama kepunyaan Sarawak sendiri dengan kapasiti pengeluaran sebanyak 1.8 juta tan metrik setahun. Loji yang kedua di Tanjung Kidurong akan memproseskan gas asli kepada amonia yang merupakan sumber gas hidrogen untuk dieksport ke luar negara, khususnya Jepun. Kesatuan dalam kepelbagaian. Saudara dan saudari yang saya hormati, kekuatan Sarawak terletak pada kepelbagaian masyarakatnya. Sarawak terkenal dengan keharmonian antara masyarakat pelbagai keturunan dan agamanya. Kerajaan GPS, pimpinan saya menjaga kepentingan Islam dan juga kepentingan agama-agama lain. Perkembangan dan kemajuan dalam agama Islam diberi penekanan berdasarkan prinsip-prinsip maqasid syariah yang menjaga setiap kebaikan dan menolak semua keburukan. Banyak masjid yang cantik telah dibina di seluruh Sarawak untuk memberi keselesaan kepada umat Islam ketika beribadah. Tempat-tempat lain, ibadah untuk agama-agama lain juga diberi perhatian melalui unit untuk agama-agama lain atau UNIFO. Kerana semua agama berhak untuk mendapat tempat yang selesa untuk menunaikan kewajipan agama masing-masing. Sebagai penutup, sebagai hari baik, bulan baik ini, saya berdoa agar keharmonian dan perpaduan rakyat Sarawak terus terpelihara kerana kesefahaman antara masyarakat majmuk di bumi Kenyalang ini adalah tonggak kepada pembangunan pada era yang penuh dengan cabaran dan pembaharuan ini. Sepenuh tenaga dan usaha kita harus dijurus kepada pembinaan Sarawak yang maju dengan pembangunan yang mampan. Akhir kata, bagi pihak saya sendiri dan Puan Sri Dato' Amar Jumani dan keluarga, sekali lagi saya mengucap selamat Hari Raya Aidilfitri kepada seluruh umat Islam di Sarawak dan juga di seluruh negara. Saya dan Puan Sri akan mengadakan rumah terbuka pada hari pertama dan kedua di Pusat Konvensyen Borneo di Kuching mulai jam 10 pagi. Jemputlah datang untuk sama-sama meraihkan hari yang mulia ini. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.